وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana pada malam ini walaupun hujan lebat di luar sana, tapi Allah masih pilih kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini, menghadiri taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan syurga yang sebenarnya di akhirat. Bukan tamannya saja, tapi syurga yang sebenarnya, yang mana terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati kita. Mudah-mudahan kita dapat anugerah dari Allah yang demikian. Hasil daripada usaha kita, hasil daripada kita menjalankan kerja kita sebagai hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Nak menjadi hamba-hamba Allah yang dapat syurga, syaratnya ada dua je, bukan banyak, dua syarat je. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Itu Allah janji dalam Quran. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu janji Allah. Allah mana pernah mungkin janji. Bila beriman dan beramal soleh, garanti dapat syurga. Beriman artinya percaya pada rukun iman yang 6 tu. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. 100% percaya. Rukun iman semua orang tahu. Kerja 2 waktu dah haji dah. Rukun iman 6 perkara. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat. Ketiga, percayakan Rasul. Keempat, percayakan kitab-kitab. Yang kelima, percayakan hari kemudian atau hari kiamat. Yang keenam, percayakan qadar dan qadar. Itu iman. Setelah beriman, dia kena beramal dengan amal soleh. Amal soleh itu artinya apa saja kita buat ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh.
Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Kalau tak ikut, tak terima dari Tuhan. Tuhan hanya menerima yang Islam saja. Ini Allah tegaskan dalam surah Ali Imran. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Kalau rugi masuk neraka, tak dapat syurga, tak dapat kesenangan, tak dapat kebahagiaan kalau rugi. Jadi kalau tak nak rugi, kena ikut cara Islam. Setelah beriman, kena beriman dulu. Dia beriman, kena ikut cara Islam. Baik tuan-tuan dan puan, malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Masih lagi dalam bab qadar dan qada. Rukun iman yang ke-6. Percayakan qadar dan qada. Qadar artinya ketentuan Allah Ta'ala. Itu sebelum kita lahir lagi, sebelum kita jadi lagi. Sebelum ada kita lagi, Allah dah tentukan untuk kita. Allah dah tentukan untuk saya. Allah akan tentukan untuk saya dan untuk tuan-tuan dan perempuan, ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan jadi perempuan, tuan-tuan jadi tuan-tuan dan perempuan jadi perempuan, dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Namanya qadar. Bila qadar itu dilaksanakan dalam bentuk implementasi, tahu implementasi? Pelaksanaan, maka berlakulah qada Allah Ta'ala. Mula qadar aja, ketentuan tu. Bila ketentuan tu berlaku dalam kehidupan, maka berlakulah qada Allah Ta'ala. Kejap ni berlakulah qada Allah Ta'ala. Allah dah tentukan bahawa tuan-tuan dan perempuan berada dalam masjid ni pada malam ini. Bila sampai malam ni, tuan-tuan betul ada malam di sini. Itu berlakulah qada Allah Ta'ala. Ya, baik. Untuk itu kita sambung pembacaan kita. Kerana tak ada seorang pun kitab, saya baca aja apa yang ada depan saya ni. Dulu ada je seorang kitab, ini seorang tak ada. Siapa yang tak ada kitab? Semua pandai-pandai belaka. Yang bodoh tuan guru seorang, dia kena prefer kitab. Ya? Baik. Ketahuilah wahai saudara-saudara pembaca. Siapa yang suruh membaca? Saya lah. Tuan-tuan, pendengar. Jadilah, pendengar pun jadilah. Walaupun tak ada baca. Kerana kata Nabi apa? Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, wala takur rabi'an. Jadilah kamu orang yang mengajar. Bukan semua orang mengajar. Seorang yang mengajar. Jadi saya seorang jadi orang mengajar. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Orang yang belajar mesti ada kitab, ada catatan, ada tape recorder, ada rekod dengan video juga. Itu orang belajar. Au mustami'an, atau jadi orang mendengar. Tuan-tuan tak mendengar lah, jadilah. Dapat pahala. Masih lagi dapat dalam golongan yang ditetapkan oleh Rasul tu, ya. Jadilah orang mendengar, ada pahala. Duduk aja dalam majlis ni dapat pahala. Walaupun dia tidur, tak apa. Fizikal dia ada sini dapat pahala lagi. Wala takur rabi'an, jangan kamu jadi orang yang keempat. Orang yang keempat apa? Ngajar tak ada, belajar tak teringin, dengar pun tak siap. Lepas salam, ciao, tak nak dengar. Fatahulah, maka binasalah kamu. Kalau kamu jadi orang keempat tu binasa. Tak selamat. Di dunia pun tak selamat, di akhirat pun tak selamat. Jadi kita baca ya, kita membaca. Saudara-saudara pembaca, bahawa redha dan sabar, dua-dua tu sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Redha lagi tinggi pangkatnya, di bawah redha tu sabar. Kalau redha tu garanti syurga, sabar pun dapat syurga juga. Redha dan sabar yang lahir daripada keimanan kepada qadar, ya, daripada qadar Allah. Kedua-duanya itu memberi arti. Apa artinya? Kamu
redha dan sabar dengan ketentuan Allah Taala itu. Apa katanya? Ada dua katanya. Yang pertama, redha dengan musibah. Musibah seperti kemalangan, benda yang tak suka dah datang, namanya musibah. Kecelakaan. Redha dengan musibah dan ujian yang telah ditakdirkan. Allah akan takdirkan. Memang hidup kita ni diuji oleh Allah Taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Kamu semua akan diuji oleh Allah. Diuji dengan ketakutan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, takut ke? Sama orang Melayu banyak mana takutnya. Takut miskin lah, takut kata orang lah, takut hantu lah, takut menunggu lah, takut malang lah, takut saja. Wal-ju' dan juga kelaparan. Kamu diuji akan kelaparan. Kadang-kadang tak ada duit. Nak makan, tak ada benda nak makan. Tambah harga barang naik sekarang ni. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda. Wal anfus was samarat, dan kekurangan buah-buahan. Akan diuji dengan 4 perkara. Yang pertama dengan ketakutan, yang kedua dengan kelaparan, yang ketiga dengan kekurangan harta benda, yang keempat dengan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar dapat berita gembira. Siapa orang sabar tu? Allazina idza asabathum musibah, iaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa oleh Allah akan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, kami kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Ya. Bukan mati aja sebab qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu. Ini dah orang Melayu fahamnya bila sebut qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati aja. Apa saja musibah yang berlaku sebut qalu ataupun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terangkau aku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepala terantuk ke tiang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jatuh motor inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk hospital inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dapat? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang dapat selawat dari Tuhan mereka. Allah selawat kepada Nabi Muhammad, tapi pahalanya untuk kita. Dapat kita pahalanya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, dan dapat rahmat. Sudah dapat selawat, dapat rahmat. Bila dapat rahmat itu tanda Allah nak bagi syurga dengan kita. Kerana kita ni kalau masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah, bukan dengan pahala ibadah kita, bukan dengan pahala saya ngajar ni, bukan dengan pahala tuan-tuan ngaji malam ni, atau bukan dengan pahala sedekah. Tak layak lagi. Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah datangkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang dapat hidayah dari Allah. Itu orang yang sabar. Yang pertama dapat selawat dari Tuhan. Kalau selawat pahala untuk kita tu artinya Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Kalau Allah selawat untuk Nabi, Allah selawat kepada Nabi bukan untuk kita, tapi pahala untuk kita. Maknanya Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Siapa tanda angkat tangan? Siapa tanda dosa yang diampun angkat tangan? Saya nak angkat gambar, mana orang tanda? Ini ada kamera tau. Semua anda. Atau ada orang tak berdosa. Ini betul-betul saya nak angkat gambar. Mana orang tak berdosa ni? Mana korbannya? Jadi kita ni semua berdosa belaka. Bila Allah selawat untuk kita, pahala untuk kita, itu tanda Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Jadi kalau begitu, banyaklah kita berselawat. Bila kita selawat sekali, Allah balas berapa kali? 10 kali. Sekali kita selawat je, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah balas balik 10 kali. Kalau 1 kali, Allah balas 1000 kali. Itulah suratnya. Itu dia. Diuji oleh Allah Ta'ala. Itu tanda yang pertama ya. Beriman kepada Allah, ada apa? Akan diuji oleh Allah Ta'ala. Redha dengan musibah dan ujian yang telah ditakdirkan.
Yang kedua, bersabar mentaati perintah Allah. Bukan senang nak taat kepada Allah Ta'ala ni. Perintah Allah tu ada yang senang, ada yang susah. Setengahnya susah, setengahnya makan masa, setengahnya kena berjuang, kena keluar duit, kena habis masa, kena habis tenaga dan sebagainya. Jadi kena sabar. Bersabar mentaati perintah Allah. Nak semayang kena sabar. Nak mengaji kejap ni kena sabar. Jadi apa? Kadang-kadang datang musibah kena sabar. Nak berpuasa kena sabar. Nak pergi haji lagi kena sabar. Nak pergi umrah kena sabar. Sabar bila untuk mentaati perintah Allah. Menjauhi larangannya lagi kena sabar. Sabar daripada menari. Sabar daripada berhiburan. Sabar daripada minum arak. Sabar daripada berzina. Sabar daripada mencuri. Sabar daripada menerima rasuah dan sebagainya. Itu lagi susah. Nak taat kepada Allah tu susah, tapi nak menjauhi maksiat lagi susah. Kena sabar. Menjauhi larangannya dan bersabar di atas perkara yang tidak diingini. Benda yang kita tak ingin kita kena sabar. Yang kita seronok tak payah sabar. Datang orang bagi mi yang kita tak payah sabar, makan je lah. Orang bagi duit dengan saya tak payah sabar, ambil je lah, nongin je lah. Ini kan benda yang tak ada. Kita hendak benda tu tapi tak dapat. Tapi sabarlah. Dapat pahala. Seumpamanya dapat pahala ya. Kemudian apa kata redha? Redha di sini bukanlah berarti redha tu artinya bukan kita redha dengan maksiat. Bukan redha dengan kekufuran. Bukan redha dengan penderakaan. Itu redha tak kena tempat tu. Ya, redha di sini bukanlah berarti redha melanggar perintah Allah. Jangan redha tak sembahyang. Jangan redha mencuri. Jangan redha minum arak. Jangan redha menari. Jangan redha bergaul bebas antara lelaki dan perempuan. Jangan redha nyemua kain ke tangan dada bagi orang perempuan. Redha tu bukan bermakna dia redha dengan penderakaan terhadap Allah. Redha melanggar perintah Allah bukan ya. Dan berpuas hati dengan berada di dalam kekufuran. Jangan puas hati berada dalam kekufuran. Puas hati pakai seluar pendek. Puas hati pakai t-shirt, depan tulis kiss me, belakang tulis apa? Wanita pakai t-shirt, depan tulis kiss me, belakang tulis apa? No problem. Jangan redha. Bukan redha apa itu? Redha dengan maksiat jangan. Redha dengan rasuah jangan. Redha dengan pencurian jangan. Itu redha tak kena tempat tu. Redha mesti dengan taat kepada Allah. Itu baru diterima redha. Kalau tidak tak terima ya. Jadi redha tak kena tempat. Arti apa? Melanggar perintah Allah dan berpuas hati dengan berada dalam kekufuran. Kemaksiatan dan kefasikan. Jangan redha dengan benda fasik, jangan redha dengan maksiat. Jangan redha dengan pencurian, jangan redha dengan rompakan, jangan redha dengan mabuk, minum arak dan sebagainya. Jangan redha tu. Redha tu arti suka. Seronok, gembira melakukan maksiat. Itu lagi teruk ya. Udahlah, maksiat itu berdosa, redha itu berdosa juga. Itu redha. Sabar pula artinya. Bersabar di atas kehinaan. Itu kena sabar. Bersabar di atas kehinaan dan penindasan. Kerana Allah tidak rela. Allah tidak rela dan tidak suka kepada hamba yang berada di dalam kekufuran. Kalau hamba kekufuran Tuhan tak suka. Orang tak semayang Tuhan tak suka. Orang tak menutup aurat Tuhan tak suka. Orang tak berzakat Tuhan tak suka. Orang tak ada mengerjakan haji Tuhan tak suka walaupun mampu.
Dia mampu tapi saja tak siap nak mengajarkan haji. Orang tak mengaji, Tuhan tak suka. Ya. Tak nak hadir dalam majlis ilmu, Tuhan tak suka. Dia pergi hadir tempat-tempat lain. Tuhan tak redha. Kalau Tuhan tak redha, payah dapat syurga ya. Itu artinya bersabar di atas kehinaan dan penindasan kerana Allah tidak rela dan tidak suka kepada hamba yang berada di dalam kekufuran, kehinaan dan kemaksiatan. Maka keredaan yang dicari semestinya menurut keredaan Allah dan kesabaran. Kesabaran engkau adalah pada mentaati Allah. Nak taat kepada Allah kena sabar. Ngaji kejap ni kena sabar. Bila nak habis ustaz ni, terus aja jalan. Udah bunyi pun dia cakap lagi anu. Itu kena sabarlah. Ketentuan tu dari Allah. Dia nak terus sampai pukul 9 kan? Macam. Padahal pukul 8.17, 8.16 udah bunyi dah tu. Tapi sampai pukul 9 tak habis tak nanti kena sabarlah nak buatnya. Ya. Tapi tak ada berlaku. Jangan takut Allah ya. Yang risau. Bunyi kan saya berhenti lah tu. Kehinaan dan kemaksiatan. Maka keredaan yang dicari semestinya menurut keredaan Allah. Dan kesabaran engkau pula adalah pada mentaati Allah. Jadi sabar ni ada 3 tempat. Yang pertama, sabar mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Nak buat yang wajib tu kena sabar. Nak sembahyang subuh kena sabar. Nak mengaji kena sabar. Nak baca Quran kena sabar. Yang kedua, sabar daripada mengerjakan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nak minum arak, sabar, tak adil. Bila sabar itu tak adil minum arak. Nak berzina, sabar. Ya, macam Nabi Yusuf. Sabar daripada berzina. Dia khabar kepada Siti Zulaikha, inni akhafullah. Sesungguhnya aku ni takutkan Allah Ta'ala. Kena sabar. Bukan senang tu. Kalau dia ajak oleh orang perempuan yang cantik tu ngajak, senang kena sabar. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Itu dah dekat tu dia senyum. Abang Anafiah katanya macam. Pelantin Fiah tu. Kalau pakai sorban, kalau saya pelantin sorban. Senang nak sabar tu. Itu yang dapat pahala yang besar tu. Itu yang tak kata wabasyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada mereka yang sabar. Itu yang dua tu lagi susah. Yang ketiga, sabar apabila ditimpa musibah. Bila ditimpa kemalangan. Rumah terbakar, sabar. Rumah bumbung rumah tu habis terbang ditiup angin, sabar. Mentokar dicuri orang, sabar. Apa-apa musibah nak kena sabar ya. Boleh tak? Bukan sabar namanya. Kalau sabar, kita nak pahala tu dapat sabar. Nak pahala sabar tu. Orang yang sabar terus dapat masuk syurga tanpa hisab. Siapa tak nak angkat tangan? Antara 7 golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisab, orang yang sabar. Pahala yang besar mana? Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyaknya. You cannot calculate, terlalu banyak. 7 golongan yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama Rasul-Rasul, ini tak ada. Yang kedua Nabi-Nabi, tak ada juga. Yang ketiga sahabat-sahabat besar, tak ada juga. Yang keempat wali-wali, ini ramai wali ni, tapi wali tak pakai. Yang dikenaki wali Allah. Kita ni wali juga, tapi wali nikah. Wali nikah tak terima lagi. Yang keempat. Yang kelima orang yang mati syahid. Itu ada harapan. Sebab itu kita kena berjuang jalan Allah. Mudah-mudahan kita dapat pahala syahid. Yang kelima. Yang keenam, orang yang sangat sabar. Orang yang sangat sabar. Ya? Itu yang Allah kata tadi. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Dan yang ketujuh ini tak ada. Seorang pun tak ada. Di Malaysia ni payah mencarinya. Iaitu mereka yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Itu masuk syurga tanpa hisab. 7 golongan ya. Jadi sabar ni di antara sifat yang boleh mendatangkan ke syurga tanpa hisab. Itu nak sabar ya. Baik.
Sesungguhnya redha dengan qadar Allah, bersabar di atas ujian dan sanggup menerima hukum Allah adalah asas yang penting bagi pembinaan jiwa yang tenang. Tengok apa yang nak dapat jiwa tenang macam mana? Pertama sabar, redha atau sabar dengan ketentuan Allah Taala. Allah dah jadikan saya ni saya. Redha. Terima ketentuan Allah Taala. Allah jadikan kita ni taat, redha dengan ketentuan Allah Taala. Mujur Allah jadikan kita ni kita. Kalau Allah jadikan kita ni pengedar dadah macam mana? Boleh ke tak boleh? Boleh mana ya? Boleh tak Allah jadikan kita ni perompak? Boleh tak Allah jadikan kita ni penyamun? Tapi Allah tak jadikan kita ni penyamun. Dia jadikan kita ni orang yang taat. Mau sembahyang, mau duduk masjid, mau beriktikaf di masjid. Ya. Redha dengan ketentuan Allah Taala. Ya. Bersabar di atas ujian. Kalau ada diuji oleh Allah Taala, macam-macam ujiannya, kena sabarlah. Dan sanggup menerima hukum Allah. Apa saja kalau kita menerima hukum Allah Taala. Ya. Allah jadikan kita ni tua, itu hukum Allah lah tu. Sanggup menerimanya. Jangan merampui. Jangan komplain kepada Allah Taala. Apa saja Allah hukum kepada kita. Ya, kita dah tua, maka Allah lemahkan tenaga kita. Sabar. Kita dah tua, maka Allah lupakan. Banyak benda lupa. Cari-cari tak jumpa, cari-cari tak jumpa. Itu Allah hukum kita. Ya? Dengan ketuaan kita tu. Kena sabarlah. Jangan merampui. Apa Allah ni? Lupakan aku je. Jangan. Aku lupa je. Cari-cari cuma mata tak jumpa. Cari tak jumpa, cari tak. Apa yang dia pakai. Dia minta sedar. Ya? Kena sabarlah. Itu hukum Allah. Begitu juga hukum dalam dunia ni. Orang berzina. Ya. Lagi apa? Dihukum bunuh. Direjam sampai mati. Orang mencuri. Dipotong tangannya. Kena sabar. Jangan sampai nyuruh mencuri. Sampai nyuruh berzina. Kena sabar. Itu hukum Allah. Ya. Kerana itu hukum dan ditetapkan oleh Allah dalam Quran. Adalah asas yang sangat penting bagi pembinaan jiwa yang tenang. Kalau disedar tu tenang jiwanya. Aku yang salah. Apa aku buat ni? Maka sebab itulah aku dipotong tangan kerana aku mencuri dulu. Ya? As-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma, kata Allah. Si pencuri lelaki dan si pencuri perempuan hendaklah kamu potong tangan kedua-dua mereka. Yang lelaki memotong dan perempuan memotong. Ya? Dialah yang mendorong semua kemampuan manusia. Semuanya Allah yang mendorongnya. Saya boleh ngajar pun Allah yang mendorongnya. Tuan-tuan boleh ngaji malam pun Allah yang mendorongnya. Kalau Allah tak dorong, cabut itu. Tak ada nunggunya. Tapi Allah dorong juga, tunggu juga lah. Walaupun tak konoh, walaupun tak sedap. Walaupun cakap merapu-rapu, tunggu juga lah. Kerana itu dorongan dari Allah Taala. Jadi tenang jiwa dia. Untuk bergerak di bawah naungan manhaj Allah. Manhaj itu cara kaedah yang Allah tetapkan. Namanya manhaj. Kaedah yang Allah tetapkan. Jadi sabar. Di bawah naungan manhaj Allah. Tidak mengundur ke belakang. Jangan sekat jalan. Lepas itu dah tak berjuang lagi dah. Tidak mengundur ke belakang. Bagaimana? Tidak duka cita dan kesal. Dan tidak ada lagi ucapan kalau. Kalau begitu, kalau tak ada. Kalau ni ucapan yang boleh membawa kepada kekufuran. Apa saja berlaku, jangan ada kalau. Kalau begini, kalau begini. Jangan ada kalau. Kalau ni datang dari syaitan. Kita terima. Ini ketentuan Allah Ta'ala. Apa yang berlaku ini Allah dah tentukan. Alhamdulillah. Kita terima. Kerana itu ketentuan dari Allah Ta'ala. Kalau itu membawa kepada kekufuran sudah. Jangan. Cakap Arabnya lau. Ini kita cakap Melayu ni kalau. Jangan. Kalau begitu, kalau begini, tak boleh. Tapi yang ada ialah apa? Ucapan apa? Qadarallah ma syaa
Maca af'al. Ketentuan Allah apa saja yang ditentukan ya. Qadarullah artinya apa ni? Takdir Allah, qadar Allah. Apa yang dikehendaki tetap akan berlaku. Apa yang Allah hendak akan berlaku. Apa yang Allah hendak tidak akan berlaku. Kena faham, kena yakin itu. Apa yang Allah hendak pasti akan berlaku. Apa yang Allah tak hendak pasti tidak akan berlaku. Ya, macam sekarang ni. Allah nak bagi kemenangan bagi orang-orang penduduk Gaza tu. Itu ketentuan Allah Taala. Sekarang ni orang-orang Yahudi itu dalam ketakutan. Itu ketentuan dari Allah Taala. Kalau Allah nak bagi menang tu. Menang ke kalah sudahnya wallahu alam, kita tak tahu. Tapi sekarang ni alhamdulillah mereka dah mencapai banyak. Dan beribu-ribu orang Yahudi dibunuh oleh mereka. Pertempuran berlaku. Sedang berlaku sekarang ni. Masih berlaku lagi tu. Ini ketentuan dari Allah Taala. Memang satu masa nanti mereka itu akan lari dan tampulkan. Yahudi itu akan lari dan tampulkan. Nyorok balik batu tu cakap, ini orang Yahudi ada belakang aku ni. Datang bunuh dia. Nyorok balik pokok tu berkhabar. Ini dia datang ni. Yahudi ni ada belakang aku ni. Mari datang bunuh dia. Kecuali mereka yang berlindung di balik pokok namanya Gharqad. Ghain Ra Qaf Dal Gharqad. Itu pokok tetap cakap atau dipanggil pokok Yahudi. Itu sebab sekarang ni tuan-tuan kalau pergi Israel, mereka sedang menanam banyak pokok-pokok Gharqad di yang sepadan dengan orang Islam. Itu akan berlaku ni. Kerana ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan berlaku. Tapi sekarang ni kita tahu sedang berlaku ke tak, tapi gaya-gaya kemenangan tu alhamdulillah memberansangkan kita. Baca pun sedap, seronok dengan bacanya. Mudah-mudahan sentiasalah kita berdoa untuk kemenangan bagi orang Islam. Kerana mereka itu dah lama menindas orang Islam. Dijajahnya negara Palestin tu, dihalaunya, dibakar rumah-rumah orang Palestin tu. Perubatan tak bagi masuk, bantuan-bantuan tak boleh masuk. Ini yang berlaku hari-hari. Tapi mereka tetap akan berjuang. Hamas itu tetap akan berjuang. Jadi digelarnya Hamas itu teroris. Tahu apa teroris? Pengganas. Padahal yang ganas siapa? Bukannya Hamas. Yang ganasnya orang Yahudi. Baik. Jadi berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Jangan ada kalau. Maksudnya itu adalah takdir Allah. Apa yang dikehendaki tetap akan berlaku. Akidah ini akidah itu kepercayaan. Akidah yang betul-betul. Akidah jenis inilah mesti ada pada kita. Akidah ini akan menenangkan hati. Kalau kita pegang tu tenang hati kita. Apa saja berlaku, jiwa kita tenang. Ya, tak ada keluh kesah, tak ada duka cita, tak ada bersahabut. Tenang aja kerana kita tahu ini ketentuan dari Allah Taala. Allah dah tentukan kita ni jadi kita. Allah dah tentukan saya ni jadi saya. Tenang ya. Terima aja. Itu ketentuan Allah Taala. Moga Allah jadikan saya ni saya. Kalau Allah jadikan saya ni penari joget macam. Jogetlah pada saya. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan punya bingung. Dari Melaka pergi Pahang. Apa sikit singgah ke Johor perginya. Musim ke jauh belakang perginya. Ya. Mujalah Allah jadikan saya ni saya. Jadikan saya ni ustaz. Jadi ustaz dapat ceramah malam ni. Kalau jadikan saya ni menyanyi pop apa? Menyanyi pop lah saya. Mujur bukan ya. Jadi dapat menenangkan hati kita. Merehatkan badan, jiwa dan perasaan. Perasaan kan akan rehat, jiwa pun akan rehat. Tak ada keluh kesah. Menghilangkan duka cita. Tak ada bersabut. Keharuan yang huru-hara hilang. Keharuan perasaan dan tindakan yang luar biasa tak ada lagi ya. Kerana kita serah kepada Allah Taala. Allah dah jadikan benda itu hobi itu berlaku. Terima sajalah ketentuan dari Allah Taala. Tajuk kita ni percaya kepada qadar dan qada ya. Jadi dah ketentuan Allah Taala, terima ajalah. Jangan keluh kesah lagi.
Yang komplain lagi. Sebaliknya, yang ada ialah kepuasan hati. Puas hati kerana Allah dah tentukan jadi apa itu. Ketenangan, jiwa pun tenang. Jiwa tenang ni sedap hatilah. Tak ada keluh kesah. Tak ada merongok-rangat macam baung dan tukui aja. Tenang jiwanya. Apa keadaan pun dia tenang. Kita nak yang tenang lah. Nakkan tenang jiwa, banyak berzikir. Kerana ini janji Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir itu akan tenang jiwa-jiwa. Jadi zikir itu tentang ingat akan qadar dan qada. Ketentuan dari Allah Ta'ala. Tenang jiwa itu. Kita terima saja apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya yang ada ialah kepuasan hati, ketenangan, kerehatan, keamanan, kelapangan dada, lagi kerinduan kepada rahmatullah, kerinduan untuk dapat rahmat Allah Ta'ala, dan keadaan dan keadilan Allah. Allah tu Maha Adil. Allah tak pernah derhaka, tak pernah menginai mana hamba-hamba dia. Keyakinan dengan ilmu, keyakinan dengan ilmu Allah dan hikmahnya. Ada hikmah kita tak tahu. Adalah di sebalik musibah tu ada hikmahnya, ada kebaikannya kita tak tahu. Kerana dialah tempat berlindung daripada serangan perasaan was-was dan hasutan. Tak ada perasaan was-was, tak ada. Tak ada dihasut oleh syaitan. Itu mudah-mudahan kita terima apa saja yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Okey, cukup sudah bunyi. Sekian dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada bulan depan. Ada sikit lagi. Tajuk ini ada sikit lagi tentu. Tapi bukan memang qadar dan qada tu panjang cerita tu. Jadi tajuk yang ini sikit lagi je dari bulan depan Sekian. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Anybody has got any objection? No objection. Setuju belakanglah. Anybody has got any problem? Ada soalan? Tak ada juga. Maknanya dapat belakanglah. Memang orang Masjid Batu Gajah ni pandai-pandai belakang. Asal ajar dapat, asal dia ajar dapat, asal dia ajar dapat. Mana cari hanya ada di Masjid Tuh Puan Besar Khatijah, Masjid Daerah Batu Gajah. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fadhal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam